So hari ini aku akan berkongsi beberapa info dan juga perkongsian untuk kita mengetahui tentang info-info terbaru tentang misalnya tentang COVID. So hari ini aku akan berkongsi yang pertama tentang COVID-19 Sabah. So hari ini memang jumlah dia sangat luar biasa. Kalau kita lihat 647 bukan banyak bukan banyak bukan sikit so dia sangat tinggi. Dan terlihat mengikut kawasan kita bermula dengan Kota Kinabalu 312, Tawau 78, Keningau 39, Kudat 33 Sendakan, Sepitang 25, Beaufort 24, Pitas 19, 13, Penampang, Tuaran 13, dan Sempurna 9, Putatan 8. Manakala sebelah Kota Blut 7, Kota Marudu 7, Beluran 7, Papar 6, Kinabatangan 4, Lahad Datu 3, Ranau 2, dan Kunak 1, Kalabakan 1, dan Togot 1. Menurut nota di sini ni, jumlah kes baharu COVID bagi negeri Sabah hari ini amat tinggi, 647, iaitu 44%, iaitu 287 kes datang daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk kluster baharu iaitu Jabatan Liawan, Keningau, yang mencatat 38 kes. Kluster Penjara Kepayan menambah 204 kes baru, yakni 65.4% daripada 312 kes yang direkodkan di Kota Kinabalu hari ini. 34%, 220 adalah kontak rapat, dan Tawau mencatat kes tertinggi dalam kategori ini, yakni 58. Jadi begitu tinggi kes kita di Sabah ni. Jadi sila ambil jaga. Kalau tiada urusan tu jangan keluar lah. Untuk info yang kedua pula tentang kelonggaran bagi pelonggaran bagi penerima lengkap vaksin COVID-19 dipertimbangkan. Maksudnya di sini siapa-siapa yang sudah dapat vaksin yang kedua tu mungkin dibenar untuk rentas daerah. Jadi kita tengok apa info-info yang kita boleh kongsi pada hari ini. Putrajaya, individu yang lengkap menerima dos vaksin COVID-19 akan dipertimbangkan diberi kelonggaran tertentu, termasuk makan di kedai dan melakukan rentas daerah atau negeri, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya beliau sudah meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Khas Akses Bekalan Vaksin COVID-19 iaitu JKJAV untuk membuat penilaian semula berhubung prosedur operasi standard SOP bagi mereka yang sudah menerima dos 2 suntikan vaksin. Saya fikir di sini dia ada menyebut, saya fikir sebahagian besar rakyat sudah dapat suntikan vaksin COVID-19. Jadi siapa yang sudah dapat 2 dos vaksin ni, dapat lagi mungkin akan dapatkan surat kebenaran polis untuk rentas daerah. Jadi agak mudah lah. Tapi kita tunggu saja. Dan di sini juga Perdana Menteri kita berkata, mutakhir sekali saya minta Jawatankuasa pengurusan JKJAV ini menilai semula bagi mereka yang dapat vaksin 2 suntikan supaya mereka akan diberikan kelonggaran. Kelonggaran sama ada dari segi perjalanan atau pergi ke kedai atau makan di restoran. So ini satu petanda yang baik, yang nak ditunjukkan sementara kita menguruskan COVID-19. Ini kata dia lah, kata PM. Maka kehidupan rakyat makin sedikit demi sedikit akan kembali seperti masa-masa lepas. Katanya kepada media selepas membuat kajian penyediaan bakal prihatin negara di Dewan Perdana Nur Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di sini. Jadi buat masa ini dia juga sempat berkata, PM kita,
inform bahawa katanya proses vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK berjalan mengikut jadual. Jadi PM berharap, saya harap dalam tempoh beberapa hari ke depan bulan ini dan bulan hadapan pembekalan vaksin akan meningkat dan bertambah katanya. Jadi beliau juga meminta agar pihak untuk meletakkan keyakinan kepada kerajaan dalam menguruskan pandemik COVID-19. Buat okey lah. Yang penting kita normal ataupun keadaan terkawal, tidaklah dengan jangkitan yang pada hari yang sangat tinggi. Jadi ya, kita bersabar. Di kerajaan lebih yakin dan kerjasama pimpinan dalam kerajaan pada hari ini, swasta, rakyat dan juga NGO, kita boleh menang dalam menghadapi peperangan ini. Sebelum ini kita pernah menjadi satu viral di dunia yang kita melakukan yang mustahil. So kali ini kita pasti boleh juga. Jadi Malaysia mula melaksanakan PIK pada 20 Februari lalu dan setakat ini sebanyak 12,647,558 dos, 12,647,558 dos vaksin diberikan, menjadikan jumlah kes keseluruhan individu lengkap dengan 2 dos vaksin. Itu sebanyak 12.3% daripada popular rakyat Malaysia. Jadi itu sejak tentang cerita-cerita info tentang kelonggaran bagi penerima 2 dos vaksin ni boleh dipertimbangkan untuk rentas daerah, dan juga rentas negeri. Dan kita beralih ke ada satu berita kelonggaran pembaharuan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM yang akan tamat tempoh dari 1 Jun hingga 31 Julai. Jadi di sini info yang terdapat ni, bagi lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM termasuk PSB GTL yang akan tamat tempoh dari 1 Jun hingga 31 Julai, diberikan kelonggaran untuk memperbaharui LKM dan LMM tersebut mulai 1 Ogos. Ingat 1 Ogos hingga 31 September 2021. Namun orang ramai perlu memastikan kenderaan memiliki perlindungan insurans yang sah, dan menunjukkan e-cover not insurans kepada anggota penguatkuasa sekiranya diminta. So itu untuk lesen. Dan mungkin ini yang terakhir kali ya. Untuk info hari ini adalah sesi sekolah akan dibuka semula pada 1 September. Jadi ini memang terlalu lama sudah budak-budak sekolah. Tapi kita baca di sini melalui sinar Shah Alam, sesi persekolahan akan dibuka secara berperingkat mulai 1 September 2021 selepas penilaian risiko. Jadi menurut Kementerian Pendidikan, sesi sekolah secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ni akan dilakukan sehingga 31 Ogos. Jadi maksudnya kemungkinan sekolah akan dibuka pada 1 September. Jadi kita hanya tunggu keputusan yang muktamad sama ada sesi persekolahan akan dibuka semula pada 1 September atau sebaliknya. Jadi kita harap kita punya anak-anak yang masih lagi belajar, terutama yang tengah menghadapi peperiksaan SPM dan juga SPM dan sebagainya, dapat meneruskan sesi persekolahan dengan mesti ditekankan yang semua pelajar dan juga pengajar mendapat vaksin sepenuhnya. Jadi hanya itu saja perkongsian aku pada hari inilah. Jadi yang pertama tentang kes yang sangat tinggi di Sabah 647 dan juga penerima lengkap vaksin 2 dos dipertimbangkan untuk rentas negeri dan juga daerah, pembaharuan lesen kenderaan memandu Malaysia. Lepas tu dan juga sesi persekolahan yang akan dibuka pada 1 September 2021. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ini info dapat membantu dan juga
memberi sedikit info, okey, kepada semua subscriber aku dan juga yang sudilah. Jadi siapa-siapa yang baru lihat ini, sila subscribe, like, comment, okey. So itu saja, kita jumpa dalam video